InsyaAllah untuk pagi ini kita akan tadabbur daripada ayat-ayat Al-Quran, bertemakan tajuk kita pada pagi ini iaitu dengan tajuk iaitu ayat-ayat penyesalan. Ayat-ayat penyesalan, dan ayat-ayat ini adalah ucapan dialog yang Allah Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quran tentang cita-cita yang mana orang-orang yang telah melakukan dosa dan akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan apa yang mereka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa idna min syarri nafsina. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahmah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini. Sama-sama kita dipilih oleh Allah untuk berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan jugalah Allah taala akan membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah, seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia kita yang gelap gelita ini dengan cahaya ilmu, sehinggalah kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah redha apa yang kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah untuk pagi ini kita akan tadabbur daripada ayat-ayat Al-Quran, bertemakan tajuk kita pada pagi ini iaitu dengan tajuk iaitu ayat-ayat penyesalan. Ayat-ayat penyesalan, dan ayat-ayat ini adalah ucapan dialog yang Allah Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quran tentang cita-cita yang mana orang-orang yang telah melakukan dosa dan akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan apa yang mereka sesalkan. Dan inilah pengajaran kepada kita sebelum kita kembali kepada Allah Ta'ala. Kita belajar sesuatu daripada orang lain. Sebab itu ayat ni Allah menggunakan perkataan laita. Laita dalam bahasa Arab, laita ni dia adalah satu cita-cita yang mustahil untuk dicapai. Itu perkataan laita. Nanti saya akan tunjuk pada ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, pengulangan perkataan laita ni kerap Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Laita. Okay? Laita. Satu cita-cita yang mustahil untuk dicapai, dan cita-cita itu adalah dalam bentuk penyesalan. Dia akan sebut, kalau dalam bahasa kita ni, laita ni, alangkah baiknya lah kalau dulu saya buat macam ni, macam ni. Alangkah baiknya lah kalau macam ni, macam ni. Mesti tak jadi macam ni. Itu perkataan yang Allah rakamkan. Bila tuan-tuan? Iaitu daripada saat selepas dia mati, kemudian dia berada di mahsyar, kemudian berada di waktu hisab, dan sehinggalah dia berada di dalam neraka Allah. Allah ulang dialog-dialog ni berulang-ulang kali, dan ini pengajaran kepada kita semua. Baik, boleh dengar suara saya? Okey. Saya call Kak Salwa tadi sebab Cik ni lah suaranya. Saya boleh lagi lah, cuma saya takut pendengar perit pula. Tapi kalau boleh menerima, insya-Allah lah. Okey, baik, sebelum kita lanjutkan tentang ayat-ayat ini, saya nak mengajak ibu-ibu ayah yang dirahmati oleh Allah, buka surah An-Naba. Buka surah An-Naba, iaitu surah yang pertama di juzuk yang ke-30 pada surah yang ke-78. Surah An-Naba, surah 78. Saya nak tunjukkan pada ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah,
macam mana kehidupan dunia ni dia adalah kehidupan yang paling pendek dan paling singkat. Okey, belum tengok sampai surah An-Naba, jangan ayat dulu. Okey, tengok surah An-Naba surah 78. Okey. Kita tak akan hurai keseluruhan, tapi saya nak bawa ibu-ibu, ayah-ayah tengok ayat Al-Quran ni. Macam mana Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita kehidupan dunia ni dia sangat pendek. Sangat pendek. Ini belum masuk lagi pada tajuk ayat ni, mukadimah kita pagi ni. Okey. Cuba perhatikan bermula daripada ayat yang ke-6. Lebih kurang daripada ayat 6 sampailah ayat yang ke-16. Ini adalah 11 ayat. Okey, cuma saya nak bagi gambaran pada ibu-ibu ayah-ayah je. Pada ayat ke-6 surah An-Naba, Allah Ta'ala sebut apa? Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asha, dan sehinggalah akhir ayat tu. Kalau ibu-ibu tengok di situ, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut tentang kekuasaan dia dan nikmat dia. Allah jadikan bumi ni sebagai kapet. Mihada, dalam pandangan para ulama mufassir, dia kata apa? Dia sama dengan perkataan mumahada. Dia macam buayan. Dia macam buayan. Artinya kalau seorang bayi baring dia dalam buayan ni, dia akan rasa lena kan? Dia rasa selesa sangat. Allah nak kata alam ni dia sangat-sangat selesa, komplit, sempurna, lengkap. Kamu hanya memakmurkan mengikut perintah aku. Allah sebut nikmat, Allah sebut kekuasaan Allah. Kemudian Allah kata apa? Allah jadikan al-jibal autada, gunung sebagai pasak. Mungkin kita tak faham apa fungsi gunung sebagai pasak. Autad ni dia macam paku Meja ni goyang kalau tak berpaku. Bila ilmu geografi berkembang, rupa-rupanya gunung yang disebut sebagai paku ni, inilah ilmu yang disebut sebagai plate tektonik. Kita belajar dulu kan. Bila plate ni dia bertembung, ada yang naik ke atas menjadi gunung dan ada yang turun ke bawah menjadi jurang. Dan gunung ni dia ada akar dia. Dia ada akar yang itulah yang memegang bumi ni supaya stable. Kalau tidak dia bergoyang dan dia akan pecah. Itu Allah Ta'ala sebut. Ini nikmat dan kekuasaan Allah. Kemudian Allah Ta'ala sebut wa khalaqnakum azwaja. Allah jadikan manusia itu berpasang-pasangan. Wa ja'alna naumakum subata, dan Allah jadikan tidur itu sebagai rehat. Baik. Saya sebut kata ini adalah nikmat dan kebesaran Allah. Sebenarnya ayat ini dia ada perkaitan dengan surah-surah selepas ini. Kalau ibu-ibu tengok apa yang Allah sebut daripada ayat 6 sampai ayat 16, dia seolah-olahnya bayangan kepada kita kehidupan manusia dalam tempoh 24 jam. Kenapa saya kata macam ni? Tengok sebab surah ini turun di zaman Mekah. Orang Mekah, orang yang berdagang ke Syam, ke Yaman. Mereka jadi saksi ketika mereka keluar daripada Mekah nak berniaga ke Syam dan Yaman. Mereka sendiri melihat alam ni terbentang luas dengan padang pasir yang luas. Kemudian dalam keadaan dia dah berjalan jauh di padang pasir, dia berehat. Pedagang-pedagang Mekah ni akan rehat R&R-nya, dia akan cari kawasan pergunungan. Sebab itu ayat lepas tu Allah cerita Al-Jibal Autad tu. Kenapa cari tempat gunung? Sebab gunung ni tempat mereka berlindung daripada ribut pasir. Angin kencang di kawasan ribut taufat, di kawasan padang pasir yang luas. Kemudian bila mereka dah duduk berehat, adalah pasangan mereka. Wa khalaqnakum azwaja, ada pasangan yang akan menghiburkan hati. Macam kita ni musim cuti panjang sikit ni, kita ada cuti hujung minggu yang panjang ni, macam itulah kan, mestilah. Kalau hanya travel solo boring lah. Ada pasangan, ada keluarga, itu lebih gembira. Ada pasangan. Kemudian kemudian kata Allah wa ja'alna naumakum subata. Kemudian lepas dia dah berhibur, bergembira dengan keluarga pasangan dia, kemudian dia pun tidur untuk berehat. Wa ja'alna laila libasa, kemudian datangnya malam.
Kemudian apa? Wa ja'alna nahara ma'asha. Kemudian datangnya siang esok. Wa baina fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja. Tengok dia seolah-olahnya macam cerita tentang satu hari punya kehidupan. Allah nak kata, kehidupan dunia kamu ni, selain Allah suruh kita tengok, inilah kebesaran Allah, inilah nikmat Allah. Tapi dalam masa yang sama, Allah nak kita melihat kehidupan kita ni lah saja. Daripada bangun pagi sampai tidur malam, kita buat benda ni rutin sebenarnya, rutin. Okay, kita je kadang-kadang rasa seronok sikit lah Allah bagi nikmat macam ni, nikmat macam ni yang berbeza-beza antara manusia. Khalas, saya berhenti dekat sini. Okay, kita tengok ayat berikutnya, surah yang lain. Ibu-ibu buka surah sebelah dia, surah An-Nazi'at. Okay, alright, sebab saya tak akan explain panjang, nanti dia akan drag. Okay, tengok An-Nazi'at, tengok ayat paling akhir sekali. Pada surah An-Nazi'at, ayat akhir sekali, surah selepas An-Naba tu, ayat 46. Surah 79, ayat 46. Allah kata apa? Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti kamu akan melihat saat kamu berada di hari akhirat. Ni cerita kita throwback. Bila kita berada di hari akhirat, kita throwback tentang kehidupan dunia kita. Kata Allah Ta'ala, yarawnaha, kamu akan tengok kehidupan dunia kamu itu, lam yalbathu, iaitu kehidupan itu seakan-akan kamu tak tinggal dekat dunia ni illa, melainkan asyiyah, macam waktu petang, au duhaha, ataupun macam waktu duha. Tadi Allah tunjuk pada kita kehidupan dunia yang kita rasa seronok sangat ni, dia tak panjang pun. Dia macam 24 jam sebab kamu buat benda rutin. Masuk surah An-Nazi'at, Allah tunjuk pada kita, tak, kamu berada di hari akhirat, kamu tengok dunia kamu akan tengok dunia ni macam waktu petang atau macam waktu duha. Kenapa Allah sebut asyiyah, waktu petang? Sebab petang ni adalah waktu yang paling pendek dan waktu yang manusia tak sibuk dengan urusan ibadah. Dia akan sibuk dengan urusan dunia. Balik sekolah, balik kerja, beriadah dan sebagainya. Sebab itu kita kalau buat kuliah subuh boleh, kuliah duha boleh, kuliah zuhur boleh, kuliah maghrib boleh, kuliah isyak boleh, kuliah asar ada tak? Jaranglah. Kadang bukan jemaah tak ada, penceramah pun tak ada. Kan? Sebab asar pendek, dia sangat pendek. Dan waktu tu orang akan sibuk benda lain. Waktu asar ni berapa jam je? Kalau kita masuk asar misal 4.30, 5.30, 6.30, 7.30, 3 jam. Seolah-olahnya Allah suruh kita lihat, tadi Allah kata dunia kamu rasa panjang sangat. Tanya tak, 24 jam. Masuk surah ni, tak, sebenarnya macam 3 jam je. Pendek sangat lah, 3 jam. Ataupun kata Allah, auduhaha, atau macam waktu duha. Tadi baru sembahyang subuh, kejap lagi dah solat Jumaat. Selalu macam tu kan, rasa macam buat breakfast, dah kena masak lunch pula. Ibu-ibu kadang runsing kan, nak masak lunch, masak dinner, tak tahu hari-hari masak ni dah ada. Jadinya Allah nak bagi tahu, itulah kehidupan dunia yang dia berlalu sampai kita rasa dia sangat pendek. Kalau panjang sikit pun kata Allah macam duha. Duha ni macam mana? 7.30, 8.30 pagi, 9.30 pagi, 10.30 pagi, 12.30 pagi. Dia 5 jam. Tadi macam 3 jam. Paling lama 5 jam. Pendek ke panjang ibu-ibu ayah? Pendek, sangat pendek. Okey, kita berhenti kat sini. Tengok surah yang berikutnya. Surah Abasa. Tengok pada ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Okey. Ayat 19, ayat 20. Yang ini yang kita tengah tengok ni sebenarnya. Kenapa saya lompat-lompat? Ini namanya ilmu al-munasabah. Ilmu kesinambungan. Satu surah ke satu surah ceritanya berkait. Ceritanya berkait. Sebab itu para sahabat Nabi, para ulama salafus salih, mereka baca Quran dia tak berhenti. Dia baca, terus baca, terus baca. Sebab apa? Dia rasa nikmat cerita tu tak habis.
Tak puas hati dia, dia nak tahu apa yang berlaku. Okey. Baik, tengok ayat 19, ayat 20. Allah sebut min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Min nutfah, manusia ni Allah ciptakan daripada nutfah, satu titik ataupun satu titis sperm lah kita panggil. Nutfah tu setitis ataupun setitik. Khalaqahu, Allah daripada setitik tu Allah ciptakan dia daripada tak ada kepada ada. Faqaddarah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menentukan qadar dia. Faqaddarah ada dua tafsiran. Satu takdir dia, satu lagi ketetapan mengikut ilmu Allah. Saiz kita, berat kita, tinggi kita, warna kulit dan sebagainya lah. Allah ciptakan kita komplit, sempurna. Kemudian Allah kata thumma sabila yassarah, kemudian Allah memudahkan jalannya. Para ulama tafsir pada ayat 20 ni, surah Abasa, apa yang dimaksudkan dengan jalan as-sabil ini merujuk kepada alam rahim, janin yang berada dalam kandungan ibu. Sebab ayat sebelum ni Allah cerita daripada sperm tu Allah ciptakan kita kan, jadi zygote, embrio, jadi fetus dan sebagainya. Kemudian dia berada dalam kandungan ibu. As-sabil, dia duduk dalam kandungan ibu. Allah kata Allah mudahkan. Kenapa Allah kata Allah mudahkan? Sebab bila janin berada dalam kandungan ibu, tidak ada campur tangan daripada mana-mana manusia. Anak ni makan dan minum, mak dia bagi makan ke? Mak dia bagi minum ke? Tak. Allah yang bagi makan, Allah yang bagi minum. Kan mak tak tahu, mak mengidam je. Ayah hanya tunaikan sahaja. Kan itu Allah Taala sebut. Perkataan mudah, jalan tu adalah mudah di dalam kandungan ibu. Allah yang bagi makan, Allah yang bagi minum. Allah lah yang terbalikkan baby ni nanti sampai cukup masa kepala dia betul-betul di pintu rahim seorang ibu. Adakah doktor ke, mak ke, pawang bomoh ke yang duduk terbalik, duk pusing kan? Tak, Allah. Semua kerja Allah. Kadang-kadang ibu dengan bapa pun tak tahu apa yang berlaku dalam perut ni. Kan tak tahu. Kalau kita fikir dengan logik akal kita, kita kata ini semula jadi. Tapi kalau kita betul-betul fikir, kita akan nampak betul-betul berkuasanya Allah. Perut kita, bukan perut kita lah, perut ibu-ibu lah. Perut ibu-ibu lah. Bukan kilang. Tapi yang keluar, ada telinga boleh dengar, ada mata boleh lihat, ada hati, ada emosi, ada perasaan. Dia macam kilat melahirkan satu manusia komplit. Ni Allah Ta'ala punya kerja. Itu maksud thumma sabila yassara. Bahkan kalau kita tengok, bila bayi tu dilahirkan, kulit dia ni akan selaput dengan macam selaput putih. Kan? Kita bahasa kita lah, kita kata ni macam lotion lah. Lotion. Sebab apa? Dia duduk dalam air ketuban tu. Dia, kalau manusia ni kulit dia berendam dalam air, dia kecut. Tapi sebab ada selaput tu yang Allah ciptakan, menjadikan kulit baby tu tak rosak, lembut. Betul tak? Ini Allah thumma sabila yassara. Okay? Allah memudahkan segala-galanya pada alam rahim tersebut. Kemudian apa Allah kata? Tengok ayat 21 tu. Thumma amatahu fa'akbarah. Lepas Allah cerita tentang alam rahim, Allah terus sebut thumma, kemudian amatahu, Allah matikannya, fa'akbarah, dan dia dikuburkan. Allah tak sebut pun satu kalimah ataupun satu ayat cerita tentang kehidupan dunia. Tadi Allah Ta'ala sebut macam 24 jam. Kemudian Allah sebut macam waktu petang atau waktu duha. Pada ayat ini Allah tak sebut satu pun. Nak kata dunia ni sangat-sangat pendek. Sangat-sangat pendek. Yang kita rasa bangga sangat, kita rasa best sangat. Kena ingat, dia sangat-sangat pendek. Jangan sampai kita menyesal macam ayat yang kita akan bincang selepas ini. Sebab itu kalau ibu-ibu tengok selepas surah Abasa, At-Takwir, ibu-ibu tengok surah At-Takwir, surah Al-Infitar, surah Al-Mutaffifin dan surah Al-Insyiqaq. Ada 4 surah selepas surah Abasa ni. Surah ni semua cerita tentang hari kiamat.
Macam apa kita nak faham kat sini? Seolah-olahnya Allah nak kata apa? Cerita tentang kehidupan dunia, mula-mula Allah sebut sikit, kemudian lagi sikit, kemudian Allah tak sebut langsung. Bila cerita hari kiamat, Allah terus sebut 4 surah berturut-turut. Nak bagi tahu kehidupan yang hakiki, yang paling panjang dan selama-lamanya adalah kehidupan di sana. Itulah kehidupan di hari akhirat. Boleh nampak ibu-ibu? Okey, ini mukadimah kita pada pagi ini. Okey, baik. Kita mulakan kembali pada surah An-Naba. Surah An-Naba, tengok pada ayat yang terakhir, ayat 40. Surah An-Naba, surah 78, ayat 40. Okey, tengok ucapan ayat penyesalan yang pertama, iaitu selepas mati dan dibangkitkan. Apa dia? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzarnakum azaban qariba." Sesungguhnya kami telah anzarnakum, kami telah mengingatkan kepada kamu semua wahai manusia. Azaban qariba, azab itu sangat dekat. Azab ni sangat dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu, maksudnya manusia dah dibangunkan dan dia tengok dengan ainul yakin, dengan mata kepala dia. Dan kita mati, kita bangkit je, kita nampak dengan mata kita dah apa yang berlaku, apa yang Allah pernah sebut dahulu dekat dunia. Kata Allah, yanzurul mar'u, seseorang tu tengok dengan mata dia. Ma qaddamat yadah, apa yang telah dia buat dengan tangannya. Okay, ni manusia ni Allah sebut. Kita bangkit je daripada kubur nanti, kita akan diingatkan semua amal-amal yang kita lakukan. Semuanya kita akan diingatkan. Apa yang saya buat, apa yang saya cakap, apa yang saya lihat, dengar, semuanya Allah datangkan ingatan. Allah datangkan ingatan. Apa dia kata tuan-tuan waktu ni? Wa yaqulul kafir, maka kata Allah, orang kafir itu akan berkata, ya laitani. Ini perkataan laita tu. Ya laitani. Dia kata, alangkah baiknya lah kuntu turaba, kalau aku ni jadi tanah. Maksudnya tak payah bangkit. Aku tak nak. Sebab kalau aku bangkit, dia azab. Baik tak payah bangkit. Dia sebut ni ayat penyesalan. Kalau bagusnya, jangan bangkit terus. Kan kita baca dalam surah Yasin. Qalu ya wailana man ba'athana. Allah kata apa? Semua manusia dibangkit daripada kubur nanti, dia akan kata ya wailana, celakalah kami, celakalah kami. Semua manusia akan sebut perkataan yang sama. Ya wailana, celakalah kami. Man ba'athana, siapa yang bangunkan kami daripada tempat tidur ni? Mim marqadina. Siapa yang bangkitkan kami daripada tempat tidur, daripada kubur ni? Lalu Allah Ta'ala kata apa? Hadha ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Inilah janji daripada Allah Ar-Rahman, dan inilah kebenaran daripada Rasul. Okay? Jadinya tuan-tuan, ini penyesalan pertama. Bangkit daripada kubur, sesal dah. Sebab apa? Amal semua dah terbentang. Kita tengok amal-amal kita, kita sendiri takut. Dekat dunia, kita rasa bangga. Kita ada jawatan, kita ada kereta besar, kita ada rumah besar, kita ada harta, kita ada keluarga. Kita rasa yakin apa yang kita buat. Saya sign, saya suruh orang, semua orang buat. Apa yang saya nak, semua dapat. Tapi ingat, aib kita, dosa kita, Allah tutup. Jangan nanti bangkit di hari akhirat nanti dalam keadaan kita menyesal dengan apa yang telah kita lakukan. Sedangkan kehidupan dunia ni kejap sangat. Kejap sangat. Okey? Baik, ini yang pertama. Ini yang pertama. Baik, kemudian ibu-ibu tengok apa yang berlaku lepas tu. Cuba ibu-ibu tengok pada surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr, surah yang ke-89. Surah Al-Fajr, surah 89. Tengok pada ayat 21. Okey.
menyesal selepas bangkit daripada kubur. Sebab itu kita panggil hari akhirat ni sebagai Yaumul Mahsyar. Mahsyar dia datang daripada perkataan ha shin ra. Hasyara adalah berhimpun, berkumpul. Dia seerti dengan perkataan jamaah, sama. Cuma bezanya jamaah berhimpun dengan kerelaan. Hasyara berhimpun dengan paksaan. Okay, sebab itu dia panggil mahsyar. Ini tempat berhimpun, tempat berkumpul, tapi berhimpun secara paksaan. Sebab tak ada manusia yang suka untuk dinilai amal dia. Tak ada manusia suka untuk dicerita, diungkit-ungkit perbuatan dia. Tak ada orang suka. Jadi manusia bangkit dalam keadaan tak nak. Sebab tu dia tak ada, baik aku mati je, baik aku jadi tanah, lebih baik daripada aku dihidupkan semula. Okey, tengok sekarang ni di mahsyar pula. Tengok ayat 21 surah Al-Fajr. Kata Allah Ta'ala, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Apabila bumi ni digoncangkan dakkan dakka. Allah sengaja ulang dua kali ni, dakkan dakka. Nak kata goncangan tu berturut-turut dan goncangan tu sangat kuat. Okay? Dan ini adalah goncangan yang menghancurkan. Allah sebut dalam banyak ayat dalam Quran, landscape ketika berlakunya kiamat ni dia sangat azab. Sebab antaranya Allah namakan sebagai Az-Zalzalah. Al-Zalzalah dia datang daripada perkataan zilzal. Zilzal ni maksudnya meluncur. Meluncur. Artinya macam mana goncangan tu tak ada manusia yang mampu jalan tegak. Semuanya dalam keadaan meluncur. Maksudnya semuanya hancur. Semuanya dalam keadaan tak boleh tegak, kukuh berdiri sebab goncangan yang maha dahsyat. Kita tak boleh bayang berapa skala Richter sebenarnya yang berlaku goncangan tu. Itu bayangan kita. Allah Ta'ala bayangkan pada manusia. Kemudian Allah kata apa? Bila dunia ni hancur, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Daripada ayat 21 nak ke 22 ni, ibu-ibu ayah yang dirahmati oleh Allah, tempoh dia panjang, sangat panjang. Ayat 21 ke 22 ni tempohnya sangat panjang. Sebelum Allah memulakan hisab, manusia menantikan hisab Allah ni dalam tempoh yang sangat azab. Bukan sehari dua, tapi ratus ribu tahun. Sebab itu dinamakan sebagai Yaumul Qiyamah. Qiyamah datang daripada perkataan qama yaqumu qiyaman. Hari yang manusia berdiri, tak ada yang duduk, tak ada yang baring. Dalam keadaan matahari atas kepala kita dengan jarak 1 mil. Dalam hadis Nabi kata 1 mil. 1 mil ni iaitu jarak dia lebih kurang setengah jengkal matahari atas kepala ni. Manusia tunggu. Dan Nabi cerita, sekumpulan manusia jumpa Nabi Adam. Nabi Adam tak dapat tolong. Berjumpa dengan Nabi Musa tak boleh tolong. Nabi Ibrahim tak boleh tolong. Nabi Isa tak boleh tolong. Akhirnya Nabi lah sebagai sahibul wasilah. Nabi sujud di bawah arasy Allah, memuji Allah Ta'ala, dan Allah perintah Nabi angkat kepala Nabi, minta apa yang Nabi nak. Dan kata Nabi SAW, minta Allah segerakan hisab. Sebab itu Nabi disebut sebagai sahibul wasilah. Bila kita tahu hadis ni, kita nampak keistimewaan Nabi. Bila tahu istimewanya Nabi, baru datang cinta pada Nabi SAW. Kalau tidak, kita tak tahu apa kelebihan Nabi ni. Tapi ini salah satunya, sahibul wasilah. Nabi lah satu-satunya Allah berikan kelebihan kepada dia, iaitu Nabi ni minta kepada Allah supaya dicepatkan hisab. Dan Nabi ada satu lagi tempat yang istimewa di hari akhirat yang disebut sebagai Maqamul Mahmud. Satu tempat yang paling tertinggi yang tidak ada manusia boleh duduk di bawah arasy Allah. Namanya Maqamul Mahmud, dan itu adalah tempat Nabi SAW. Jadi bila Nabi dah minta pada Allah, Allah kata apa? Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Maka datanglah Tuhan kamu dan malaikat berbaris-baris untuk mulakan hisab. Bila nak dimulakan hisab, Allah sebut ayat 23 tu. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Waktu itu jugalah dibawakan
neraka Jahannam yang maha luas. Dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim dalam bab Sifatun Nar, Nabi SAW cerita neraka ni luas. Dia diikat dengan 70,000 rantai. Kalau kita ada beg tu ada pemegang dia. Dia diikat dengan 70,000 rantai. Satu rantai neraka ni dipikul oleh 70,000 para malaikat. Ini besar ni. Waktu tu manusia tengok dengan mata dia. Nak mulakan hisab dan waktu tu nampak apa yang tak sepatutnya dia nampak lah. Kalau kita baca dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Sebelum penghuni neraka nak ke neraka, penghuni neraka diazab dengan dua azab. Pertama, sami'u laha syahiqa. Dia diazab dengan azab pendengaran. Penghuni neraka sebelum masuk neraka diazab dengan azab pendengaran. Syahid, kan kita baca syahiqa. Syahid tu ada dua tafsiran. Tafsiran pertama, syahid itu adalah suara neraka berdengus. Neraka tu dia ada suara dia, itu namanya syahid, dan suara tu azab. Tafsiran kedua, syahid itu adalah suara penghuni neraka menjerit di dalam neraka. Itu adalah azab. Dan yang kedua kata Allah, wahiyya tafur. Tafur itu adalah azab penglihatan. Iaitu penghuni neraka Allah Ta'ala sebelum masuk ke neraka, dia nampak depan mata dia macam mana azab itu dilakukan secara live. Okay? Jadi itu dua azab. Bayangkan sekarang ni Allah bawa neraka tu berhampiran dengan mahsyar, tempat dihisapnya manusia. Datang yauma idzin, kata Allah, pada hari tersebut, yatadzakkarul insan, dan waktu itu manusia ingat semua amal-amal yang dia lakukan. Yatadzakkarul insan, semua manusia ingat amal-amal yang dilakukan. Amal yang paling kecil sampai amal yang paling besar, dia diingatkan. Cuba kita dapat surat saman, ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah, dapat satu surat saman di atas satu kesalahan dan kita tahu ini salah saya. Kita nak pergi mahkamah menggeletar ni. Sebab apa? Tahu saya buat salah dan saya dipanggil ke mahkamah. Bayangkan sekarang ni manusia diingatkan semua kesalahan dan dia tahu kesalahan tu memang dia buat. Macam mana keadaan? Ini sengaja Allah buat supaya tambah lagi sengsara dalam jiwa manusia. Tambahkan lagi ketakutan, tambahkan lagi kegerunan dalam hati manusia untuk menempuh hari-hari tersebut. Lalu Allah kata apa? Wa anna lahu dzikra. Tapi semua itu tak berguna dah. Apa yang diingat semua tak guna dah. Dia jadi penyesalan waktu tu. Lalu yaqulu, dan waktu tu manusia berkata, ya laitani, alangkah baiknya lah, qaddamtu li hayati, kalau dunia dahulu aku dapat buat amal saleh. Kalau dunia dulu aku dapat buat amal saleh. Kalau dulu saya pergi kuliah duha ni 2 jam, kalau aku tahulah macam ni hari akhirat, biarlah aku pergi kuliah sepanjang hari pun tak apa. Kalau aku tahulah macam ni lah keadaan hari akhirat, aku solat tahajud daripada pukul 5. Kalau aku tahu sepanjang malam aku tak tidur, aku tahajud pada Allah Ta'ala. Semua manusia akan kata, ya laitani qaddamtu li hayati, alangkah baiknya lah kalau dulu dekat dunia aku kerjakan amal saleh. Orang baik menyesal, orang jahat pun menyesal. Kata Nabi SAW, azab pertama yang ditimpakan kepada manusia sebelum diazab dalam kubur adalah azab penyesalan. Wa in kana muhsinan nadim, kalau dia orang soleh, dia mati je nadim, menyesal. Sebab apa? Alla yakunasdan, dia sesal sebab tak dapat tambah amal dia. Wa in kana musian nadim, dan kalau dia orang yang melakukan maksiat, dia lebih-lebih menyesal. Alla yakunan naza', sebab dia tidak sempat bertaubat kepada Allah Ta'ala. Yang ini Allah Ta'ala sebut, tuan-tuan. Ini kalau tuan-tuan baca boleh sampai habis tu, tuan-tuan boleh nampak lah Allah Ta'ala sebut. Tapi ini keadaan tadi, menyesal dah, bangun daripada tidur, daripada kubur, menyesal. Sekarang nampak permulaan hisab, menyesal. Berapa banyak menyesal ni. Ini semuanya azab secara psikologi.
Belum azab zahir ni, belum azab fizikal ni, baru azab secara mental, secara psikologi, menyesal demi menyesal. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, cuba tengok manusia. Manusia kalau tak makan, dia boleh tahan 40 hari. Boleh tahan Dia minum tapi tak makan, boleh tahan 40 hari. Manusia kalau tak minum, dia boleh tahan 4 hari. Tak minum langsung, setitis tak minum, boleh tahan 4 hari. Mungkin lebih sikit. Manusia kalau dia tak bernafas, tak ada oksigen, dia mungkin boleh tahan 4 minit. Tapi kalau manusia putus harapan, dia tak boleh hidup walau sesaat. Bayangkan, Allah tunjuk pada kita, ini manusia yang putus harapan. Berkali-kali dia putus harapan. Bangkit daripada kubur, dah putus asa dah. Kemudian tengok awal hisab, putus asa dah. Okey, ini pada surah Al-Fajr. Sekarang kita tengok pada surah Al-Haqqah, surah yang ke-69. Surah Al-Haqqah. Ibu-ibu boleh ikut ke? Ayah-ayah boleh ikut? Boleh. Baik, surah 69, surah Al-Haqqah. Perhatikan pada ayat yang ke-25. Pada ayat yang ke-25. Tadi dia sesal bangkit daripada kubur. Kemudian dia sesal bila baru nak mula hisab, baru nampak neraka dan menyesal dah. Sekarang dia menyesal masa Allah Ta'ala berikan catatan amal dia. Okey? Dia dapat keputusan amal dia. Tengok pada ayat yang ke-25. Tapi sebenarnya kalau ibu-ibu nak ikuti ayat ni, kena tengok start daripada ayat 19. Cuma masa kita terhad, saya tak dapat nak bincang panjang lah. Sebab bermula daripada ayat 19 tu, Allah sebut manusia ni, dia bila dapat keputusan amal dia, dia ada 3 keadaan. Cuma dalam surah Al-Haqqah, Allah sebut 2 keadaan. Dalam satu surah yang lain, Allah sebut ada 3 keadaan sebenarnya. Ada manusia dapat buku amal tangan kanan. Ada manusia dapat buku amal tangan kiri. Dan ada manusia yang dapat buku amal daripada tangan belakang. Dan semua yang dapat buku amal ni, Allah bagi clue dia. Okeylah, kita bincang sikit lah. Kalau tidak, saya sendiri tak puas hati. Saya nak terbang ke Madinah sebenarnya ni. Esok saya terbang. Saya terbang. Okey, tapi tak apalah. Nanti saya pula tak tenteram kan, tak sampai. Okey, jadi tenteram tuan-tuan. Okey, tengok ayat 19 ni. Yang ini tak rushing lah. Bukan hari ni. Esok. Okey, tengok ayat 19 Tuan-tuan tengok Fa'amma man utiya kitabahu yamini, kata Allah. Ada orang yang diberikan kitab amalnya nanti biyamini, dengan tangan kanan dia. Fayaqulu, dan dia berkata apa? Ha umuqra'u kitabiyah, ambillah, bacalah kitabku ini. Inni zanantu anni mulakin hisabiyah. Sesungguhnya aku ni zanantu, zan, aku yakin dia. Zan, Allah guna kata zan, aku yakin. Anni mulakin hisabiyah, aku akan mulakin, bertemu dengan hari hisab ni. Okey? Fahuwa fi 'ishatir radiyah, lalu Allah masukkannya dalam kehidupan yang Allah redha, masuk dalam syurga. Orang yang dapat buku kanan ni orang yang ke syurga Allah. Allah tunjuk clue dia. Lepas dia dapat buku amal tu, dia ambil dan dia kata apa? Aku yakin aku akan bertemu dengan hari hisab. Artinya orang ni di dunia dahulu dia sangat-sangat yakin dengan hari pertemuan dengan Allah. Dan orang ni Allah takkan kecewakan di hari akhirat. Kita sendiri boleh tanya pada diri kita, sejauh mana kita yakin dengan hari pertemuan kita dengan Allah Ta'ala. Kalau kita yakin kita akan bertemu dengan Allah, apa yang kita lihat kita yakin akan dihisap, insya-Allah kita tak akan tengok benda yang haram. Kalau kita yakin telinga kita ni Allah akan hisap, insya-Allah kita akan jaga telinga kita jangan dengar benda yang haram. Kalau kita yakin apa yang kita cakap akan dihisap,
insya-Allah kita akan jaga lidah dan mulut kita daripada sebut benda yang haram. Macam itulah dalam hal-hal yang lain. Jadi orang yang betul-betul yakin hari pertemuan dengan Allah, Allah tak akan kecewakan. Dia dapat buku daripada tangan kanan, dia puas hati. Dan dia kata apa? Aku benar-benar yakin dengan hari ini. Sebab itu aku dapat dengan tangan kanan aku. Okay, ini clue yang Allah telah sebut. Okay, banyak lagi ibu-ibu, saya tak sempat lah nak ulas. Okay, tengok ayat berikutnya. Yang nak sebutnya yang ni, ayat 25 ni. Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Ada seorang lagi pula, dia dapat buku catatan amalnya bishimali, dengan tangan kirinya. Dia dapat daripada buku tangan amal kirinya. Fayaqulu, lalu dia pun berkata, ya laitani lam uta kitabiyah. Alangkah baiknya lah kalau kitab ni jangan beri langsung kat aku. Jangan beri langsung, tak perlu beri pun tak apa. Kalau budak-budak ambil peperiksaan, dia tahu dia memang tak belajar, memang tak jawab exam, hari keputusan tu tak payah pergi pun tak apalah. Saya dah tahu dah, mak tak pergi pun tak apa. Kalau logiknya macam tu. Tapi hari di hari akhirat, tak ada manusia yang dapat lari daripada hari pertemuan tersebut. Kamu kena terima amal yang telah kamu lakukan. Kamu yang memilih untuk melakukan amal soleh, ini yang kamu dapat. Kamu memilih amal kejahatan, ini yang kamu dapat. Tak ada orang yang boleh pilih, saya nak ambil boleh, saya tak nak ambil pun boleh. Tak, semua orang akan dipaksa ambil catatan-catatan dia. Jadi dia sendiri kata, kalau boleh lah, alangkah baiknya lah, jangan beri langsung kitab ni. Sebab apa? Benci dia dengan amal yang dia lakukan. Dia sendiri tak nak tengok apa yang dia buat. Okay? Dia tak nak tengok apa yang dia buat. Kalaulah kita tengok kehidupan kita di dunia, kadang-kadang bila kita flashback balik zaman muda, zaman dulu sikit, belakang sikit, kadang-kadang rasa malu dengan apa yang telah kita buat. Kenapalah bodohnya saya buat macam tu? Kenapalah tak malunya muka saya ni buat macam ni? Ini dunia. Di hari akhirat, kita diingatkan semua amal kita terperinci. Semua diingatkan. Kita akan rasa betul-betul sesal dan betul-betul malu dengan amal-amal yang kita buat. Kemudian Allah kata apa lagi? Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Ya laitaha kanatil qadiyah, wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Ma aghni anni malia, ma aghna anni malia, hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepada aku. Ini clue yang Allah Ta'ala berikan. Kalau orang yang dapat catatan tangan kanan tadi, sebab dia yakin dengan hisab, yakin hari pertemuan dengan Allah tu, sebab itu dapat tangan kanan. Orang yang dapat tangan kiri ni adalah orang yang tak yakin dengan hari pertemuan dengan Allah. Dan dia merasakan salah satunya di sini Allah sebut, iaitu berkaitan dengan harta yang dia miliki. Harta ni segala-galanya. Nak kata apa katalah, harta segala-galanya. Ini antara yang Allah Ta'ala rakamkan. Cumanya surah Al-Haqqah ni surah Makkiyah. Selalu Allah kaitkan ayat Makkiyah ni dengan ayat harta. Sebab ayat Makkiyah, ayat diturunkan sebelum hijrah. Konteks dia pada orang Mekah yang mereka ni berlatar belakangkan orang korporat, orang berniaga, businessman yang berjaya. Mereka ni memang harta lah. Orang-orang Mekah ni memang kaya raya lah. Jadinya bila Allah sebut tentang harta tu, dia bukan sekadar harta, tapi sebenarnya dia berkaitan tentang mereka ni mendustakan syariat Rasul. Sebab apa? Dia tak kisah harta ni saya ambil secara halal ke haram ke, saya tak peduli. Saya tak peduli apa yang Rasul kata, apa syariat kata, saya tak peduli. Yang penting harta. Ini tuan-tuan boleh tengok dalam tafsir surah Al-Waqi'ah. Allah Ta'ala sebut salah satu ciri penghuni syurga, penghuni neraka ni adalah orang yang kumpulkan hartanya secara batil. Dia bukan cerita harta tu sebenarnya, tapi dia ni menolak syariat Rasul, menolak syariat Nabi. Okey, jadi dekat sini clue dia kerana harta
dan juga kerana tak dengar cakap Rasul. Jadi penyesalan. Menyesal sungguh dengan amal-amal yang mereka lakukan. Kalau tuan-tuan tengok lagi satu surah yang lain, dalam surah saya tak ingat Al-Insyiqaq, At-Takwir, ataupun dalam surah Al-Mutaffifin, kena semak balik. Allah Ta'ala sebut berkaitan tentang penghuni neraka yang dapat buku amal daripada tangan belakang. Dia sorok tangan dia. Yang ini dia kata kalau boleh jangan serah pun tak apalah. Ada jenis manusia dia sorok tangan dia, tak nak ambil langsung, dia sorok tangan dia. Allah kata wa amman utiya kitabahu wara'a zahri. Dia sorok tangan dia, letak kat belakang. Allah hulur daripada belakang pula, ambil. Fasawfa yad'u thubura. Lalu dia menjerit, melolong, mencelakakan diri mereka sendiri. Okey, semuanya tak nak tengok amal masing-masing, tapi Allah paksa kamu kena terima hakikat. Ini adalah hari penentuan, Al-Qadiyah. Allah jatuhkan hukum, kamu kena terimalah hakikat ke mana destinasi yang kamu kena tinggal selama-lamanya. Okey, ini yang Allah Ta'ala bayangkan kepada kita. Okey, baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekarang kita tengok pada surah Al-Furqan, surah 25. Surah Al-Furqan, surah 25. Tengok ayat 27, 28. Surah Al-Furqan, surah 25. Tengok pada ayat yang ke-27. Okay. Tengok Allah Ta'ala sebut apa penyesalan yang berlaku ni. Tadi daripada bangkit kubur, permulaan hisab dan selepas hisab. Sekarang ni dia menyesal selepas dia dapat catatan. Contohlah anak kita dapat peperiksaan, lepas dah dapat, ya Allah, banyak subjek yang ni gagal, yang ni gagal, yang ni gagal. Masa itulah dia boleh flashback balik. Kenapa saya gagal? Oh sebab ni, sebab ni, sebab ni. Jadi ini salah satu yang Allah rekodkan. Apa punca manusia ni menyesal dekat hari akhirat? Baik, antaranya Allah kata apa? Wa yauma, dan ingatlah pada hari itu, hari kiamat nanti. Ya'addu zalimu ala yadayhi. Orang-orang yang zalim, ya'addu, dia akan menggigit, yadai, kedua-dua tangan dia. Baik, perhatikan kalimah al-zalim dulu. Siapa zalim ni? Siapa orang zalim? Orang dosa zalim, orang zalim yang paling besar sekali adalah syirik kepada Allah. Ini kezaliman yang paling besar. Dia menzalimi dirinya sendiri. Allah hidupkan dia, Allah yang ciptakan dia, Allah berikan nikmat kepada dia, dia ambil keputusan untuk syirikkan Allah. Dia ambil keputusan untuk syirikkan Allah, menafikan kebesaran dan keagungan Allah selaku Tuhan. Lalu Allah kata apa? Ya'udhu zalimu ala yadayhi. Dia gigit tangan dia. Ini menunjukkan situasi, gambaran dia betul-betul sesal. Gigit tangan. Kita sebenarnya gigit jari kan. Istilah kita gigit jari lah. Kamu apa, kecewa ke, tak dapat lah, gigit jari lah kita. Tapi bila sebut gigit tangan ni, nak kata betul-betul sesal, betul-betul malang, betul-betul rugi. Yaqulu, dalam keadaan itu dia kata apa? Ya laitani takhaztu ma'ar rasuli sabila. Dia kata apa? Alangkah baiknya lah dahulu aku ni ittakhaztu, kalau aku mengambil ma'ar rasuli sabila, jalan dekat dunia ni, jalan hidup ni adalah jalan Rasul. Alangkah baiknya lah kalau dekat dunia ni dahulu aku ambil jalan ni, jalan Rasul. Ini punca manusia menyesal dekat hari akhirat. Sebab apa? Jalan Rasul ni terang benderang dah. Kita tinggal copy and paste saja. Tak perlu tambah-tambah. Tiru bulat-bulat. Ni blueprint. Kalau kita pergi seminar orang jutawan ni, saya bagi awak 2 tahun ikut apa yang saya buat.
jutawan lah awak, contohlah dia kata macam tu kan. Kita pun percayalah buat, tak jutawan juga. Pergi kursus lagi. Tapi Rasul ni Allah hantar dia, dia sibghat Allah, acuan Allah. Dia dipandu hidupnya dengan wahyu Allah. Tiru je bulat-bulat, tiru je. Allah jamin keselamatan dunia dan Allah jamin keselamatan di hari akhirat. Tapi tak nak. Dia tak nak ambil jalan Rasul, tak nak langsung. Dia rasa dia lebih tahu daripada Rasul. Sedangkan Allah dah mudahkan. Allah datangkan Quran sebagai manual. Nah, ni Quran manual. Kemudian tak cukup dengan tu, Allah kata, nah, ni Rasul ni. Kalau kamu kata ni teori saja, nah, ni praktikal dah. Ikut sahaja, tiru sahaja. Kamu berjaya dunia, kamu berjaya hari akhirat. Itu Allah Ta'ala sebut. Jadi dia menyesal, dia kata apa? Kalau aku tahulah, alangkah baiknya aku ambil jalan Rasul. Kenapa dia tak ambil jalan Rasul? Tengok ayat berikut tu. Laqad adallani, minta maaf. Ya wailata, laitani, kata dia. Ya wailata, laitani, celakalah aku. Tengok, dia sumpah diri dia. Dia kutuk diri dia. Mula-mula dia menyesal dah. Alangkah baiknya lah kalau aku dulu ambil jalan Rasul. Ya wailata, celakalah aku. Celakalah aku. Laitani, alangkah baiknya lah. Lam attakhidh fulanan khalila. Kalau dulu aku tak ikut si fulan tu jadi kawan. Ini namanya taksub. Ada orang dengar cakap majikan, yelah, majikan bagi dia rezeki, majikan suruh maksiat, buatlah. Majikan kata jangan solat, tak solat lah. Sukakan isteri kata bang tolong beli ni bang, ambil rasa apa tak apa, ambil lah. Kamu nak sangat dia, ikutlah. Allah dah kata dah, Rasul dah kata dah, ikut jalan ni jalan yang paling selamat. Tapi tak nak dengar. Ikut juga jalan yang dia suka, dan dia menyesal di hari akhirat. Dan inilah tuan-tuan pengajaran. Sebenarnya kalau nak tengok pada sirah, dia berlaku kepada Abu Jahal. Abu Jahal ni namanya Amr bin Hisham, digelar sebagai Abu Hakam di kota Mekah. Orang yang paling bijak, cerdik. Tapi dia tak gunakan kecerdikan akal dia sampai dia tolak keimanan pada Allah. Sebab itu digelar sebagai Abu Jahal. Jadinya kenapa dia jadi macam ni? Sebab al-kibir, sombong. Sombong dia. Dia dengan Nabi ni, dia daripada Quraisy, keluarga besar. Tapi dia ni berpisah kabilah. Dia Bani Makhzum, Nabi Bani Hashim. Dua kabilah elit di Mekah ni, dua-dua kabilah ni sentiasa bersaing. Siapa yang lebih hebat lagi? Jadinya, kalau dia beriman dengan Nabi, jadi pengikut Nabi, automatiklah Bani Makhzum ni kalah kepada Bani Hashim. Jadi dia tak nak. Kebenaran tu depan mata dah. Tapi dia nafikan. Dan watak Abu Jahal ni, dia berlaku pada zaman kita ni, dan dia berlaku sampai hari kiamat. Watak ni ada. Kebenaran depan mata dah. Di pejabat, kalau kita bekerja, kita tahu dah kawan ni salah, dia tipu claim lah. Salah ni kawan, dia tipu claim, dia cuik tulang, kejap-kejap mengetih, kejap-kejap tanggung kerja, macam-macam. Kita nak tegur, kalau saya cakap dia tak suka pula, kalau saya cakap saya dipulaukan pula. Nampak tak? Akhirnya kita tak follow kebenaran, tapi kita ikut je lah. Dah macam ni kita punya circle, cara kita kerja macam ni lah. Nampak? Inilah manusia akan rasa sesal dekat hari akhirat. Jalan Rasul tu jelas dah, kebenaran tu jelas dah. Tapi sebabkan keadaan kita tak berani nak lawan arus, tak berani nak pegang kebenaran tu sungguh-sungguh. Dan itulah yang berlaku sampai bila-bila. Ataupun tuan-tuan, ada orang ada follower, ni zaman follower ni. Follower. Tak ada follower lah. Kalau zaman follower, kalau kita salah, ngakulah saya salah, minta maaf lah saya salah. Tapi kadang-kadang menegakkan benang yang basah. Sebab apa? Malu. Nanti follower kata apa pula, nanti orang lain kata apa pula, saya ni itu. Akhirnya tuan-tuan, dia biar je lah. Yang salah biarkan, lama-lama orang diam lah. Dia tu macam tu, dia tak minta maaf, tak tarik balik kenyataan dia. Akhirnya dia lebih menjaga air muka dia daripada dia menjaga air muka agama dia. Kebenaran tu dia nafikan.
tegakkan lebih daripada maruah diri dia sendiri. Yang inilah teguran. Samalah dengan ta'assub. Saya jadi macam ni sebab saya ikut pemimpin ni. Haman masuk neraka, saya ikut Fir'aun. Nanti orang Quraisy, saya jadi macam ni sebab saya ikut Abu Jahal. Saya jadi macam ni sebab saya ikut ketua saya macam ni. Staff dia masuk neraka, saya ikut diri macam ni. Saya punya majikan macam ni. Itulah manusia akan sentiasa akan sandarkan, saya ni sebab saya ikut yang ni, saya ikut yang ni, saya ikut yang ni. Yang ini antara penyesalan yang paling besar. Sebab itu tuan-tuan, dekat dunia ni pegang sungguhlah kepada jalan Rasul. Dan Rasul tinggalkan kepada kita dua je, Quran, Sunnah. Quran, Sunnah. Dua benda ni je, pegang sungguh-sungguh. Dan dua benda ni nak tak nak mesti kena belajar. Kena pergi mengaji, kena terus belajar dan pergi mengaji. Dan carilah circle-circle yang membawa kita kepada dua perkara ni. Okay? Kita berada dalam kuliah duha muslimat macam ni, ataupun dalam mana-mana majlis ilmu, pergilah, hadirilah. Sebab benda ni lah yang akan menyelamatkan kita. Tidak ada tempat-tempat yang lain. Okay? Kalau tengok pergi konsert ramai, kan, ni konsert tak berhenti. Jabatan Meteorologi dah maklum keadaan, mungkin bencana lagi besar hujung tahun ni, tapi konsert tak berhenti. Kan, ramai ni, berbayar ni, beratur panjang, sanggup. Tapi masjid lengang, kuliah lengang, program-program yang ilmiah lengang. Kalau ikut kan ni, sesak sepatutnya sesak. Tapi sini taklah sesak, sini taklah lengang, ni sesak ni. Orang online tak nampak kan, kita cakap sesak ni. Okeylah, insya-Allah. Tapi kita usahakan, dan kitalah yang menjadi penyampai kepada kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita, supaya kita keluarga kita, kenalan kita jangan sampai, kalau saya tahulah saya ikut jalan Rasul dan celakalah aku sebab aku ikut si fulan. Jangan sampai kita yang sebut dialog ni. Jangan sampai. Sekarang kita dah dengar ayat ni dan kita belajar ayat ni. Jangan sampai kita yang sebut ayat ini di hari akhirat. Okey? Ini yang berlaku di hari akhirat. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Last sekali. Tengok Ini ayat penyesalan mereka yang berada di dalam neraka. Ini penyesalan selepas dapat kita amal. Okey, tengok pada surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ayat 66. Sekejap, surah nombor berapa yang saya baca? Surah 23. Ayat 66. Saya pula tak jumpa. Okey, surah 33 ayat 66. Tengok Allah Ta'ala sebut. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma, pada hari itu, iaitu hari di hari akhirat nanti, tuqallabu wujuhuhum finnar. Kata Allah, tuqallabu wujuhuhum finnar. Tuqallabu, ini perkataan yang berkongsi dengan perkataan al-qalbu. Kita kata ya muqallibal qulub thabbit ala qalbi ala, ini kan kita sebut perkataan qalbu ni, ataupun dia adalah yang berbolak-balik. Maksudnya Allah kata pada hari itu nanti tuqallabu wujuhuhum finnar, wajah-wajah mereka ini akan dibolak-balikkan di dalam neraka. Allah guna perkataan fi. Ini cerita dalam neraka, diazab. Allah bolak-balikkan. Cumanya perhatikan bila Allah sebut wujuh dekat sini, wujuh dia bukan sekadar wajah, tapi adalah merujuk kepada seluruh tubuh dia. Sebab wajah ni adalah satu juzuk daripada tubuh kita. Kita kata, saya tengok muka awak ni demamnya, bukan muka je demam, satu badan lah demam kan. Tapi wajah tu adalah sebagai wakil
daripada anggota yang lain. Sebab itu Allah kata wujuhun yawma izin khashi'ah. Penghuni neraka di neraka nanti wajahnya dalam keadaan hina. Bukan wajah dia saja, seluruh anggota dia dalam keadaan hina-hina. Itu perkataan yang Allah nak sampaikan. Jadinya penghuni neraka ni dalam neraka dibolak-balik tuan-tuan. Macam tu, pusing. Azab azab. Kemudian yaqulun. Bolak-balik dalam tu. Okey. Dipanggang. Yaqulun, dan mereka semua berkata. Tadi kita tengok dia kata ya laitani kan, ya laitani, alangkah baiknya lah kalau aku. Laitani tu aku. Sekarang ni Allah kata yaqulun ya laitana, alangkah baiknya kami. Ini cita-cita semua manusia. Okay? Tadi cita-cita seorang je, ini cita-cita semua manusia. Yaqulun, semua manusia berkata ya laitana, alangkah baiknya lah kami ni dulu dekat dunia ata'na Allah wa ata'na Rasul, kalau kami ni taat Allah dan kalau kami ni taat kepada Rasul. Taat pada Allah dan taat pada Rasul. Kita dengar perkataan ni dah biasa sangat dah. Taat Allah, taat Rasul, taat Allah, taat Rasul. Tapi benda inilah yang paling susah nak buat. Dan inilah namanya hidayah at-taufiq. Hidayah at-taufiq. Kita tahu mana yang betul, mana salah. Tapi nak buat tu susah. Itulah taufik. Kita minta Allah berikan kita kecenderungan, kekuatan kepada hal-hal kebaikan sampai kita mampu buat. Yang itu kena minta pada Allah. Dan itulah hidayah. Ramai orang tahu buat baik pada ibu bapa, tapi ramai yang tak berapa kisah. Tahu. Berapa ramai tahu pakai tudung tu wajib, tapi berapa ramai yang tinggalkan. Itu hidayah taufik. Nak kata kebenaran tu depan mata dah. Kita dunia tanpa sepadan. Jelas dah semua benda. Tapi nak beramal, nak buat, susah. Kadang-kadang kalau orang berniaga ni, kalau saya ni dah tukar lebih kepada agama sikit-sikit, mungkin dia punya circle dia, networking dia dah tak kena dah. Takkan dah macam ni pula kau ni. Dia dah mula tak rasa ni. Akhirnya tak apalah, tinggalkan agama, follow kawan-kawan. Jadi kita lah yang kena kuat. Kuat, betul-betul pegang. Sebab penyesalan penghuni neraka ni, majoritinya, semuanya menyesal. Alangkah baiknya lah kalau dulu dekat dunia kami dengar cakap Allah, kami dengar cakap Rasul. Okay. Kemudian apa yang mereka sesalkan? Waqalu, dan mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna ata'na, sesungguhnya kami dahulu telah taat sadatana, kepada tuan-tuan kami, pembesar-pembesar kami, ketua-ketua kami. Tadi dia sesal ikut Khalil, kawan, teman. Sekarang ayat ni dia sesal ikut ketua dia. Ketua cakap macam ni, ikut lah. Macam kita ni Allah tak kurniakan akal untuk buat pertimbangan. Macam kita ni tak boleh buat satu keputusan. Kamu boleh nampak mana yang betul, mana yang hak, mana yang batil, tapi tak boleh. Macam tak sedar. Akhirnya ikut je lah. Saya ikut ni. Akhirnya menyesal. Kamu mengikut tuan-tuan kami. Wa kubara'ana, dan kami mengikut pembesar-pembesar kami. Fa'adalluna sabil, dan mereka telah menyesatkan kami daripada jalan yang benar. Semuanya menyesatkan. Okay? Masa di dalam neraka itulah dia baru nak cakap. Tapi nak cakap apa dah? Ni sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna dia. Akhirnya apa yang dia kata pada Allah Ta'ala, tengok Rabbana, wahai Tuhan kami, atihim, timpakanlah kepada sadatana tadi tu, dan wakubara'ana tu, tuan-tuan kami dan pembesar-pembesar kami yang sesatkan kami itu, di'fain, 2 kali ganda, minal azab, daripada azab yang kau timpakan kepada kami. Kami dah dalam keadaan azab ni, dia ni kau timpa 2 kali azab. Maksudnya marah sungguh, benci sungguh. Jadi bukan sikit-sikit dah ni,
Kau timpa 2 kali azab. 2 kali ganda lagi berat daripada apa yang kami dapat. Wal anhum, dan kau laknatlah mereka ini laknan kabira, dengan laknat yang paling besar, kutukan kau yang paling besar. Kau hinalah mereka, mereka ni merosakkan. Ini penyesalan manusia yang dah berada di dalam neraka Allah. Okey. Baik, inilah ayat-ayat penyesalan yang kita dapat bincang. Sebenarnya ada ayat-ayat yang lain, tapi sekadar untuk tema kita pada hari ini, ayat-ayat penyesalan di dalam Al-Quran, daripada manusia bangkit daripada kubur sampailah manusia masuk dalam neraka Allah Ta'ala. Mereka menyesal demi menyesal, menyesal demi menyesal, tak putus-putus, dan itulah menunjukkan kepada kita pengajaran supaya terus kembali kepada Allah. Hidup ni berpautlah kepada Allah dan Rasul. Ikutlah apa yang Allah perintah kepada Allah dan Rasul, dan ikutilah pengajian-pengajian yang membawa kita kepada Allah dan juga Rasul. Carilah kawan-kawan, kenalan-kenalan yang membawa kita kepada Allah dan Rasul. Jadi ala kuliah tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya berhenti dekat sini. Mudah-mudahan ada manfaat daripada majlis ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kefahaman, berikan kita kekuatan untuk beramal, dan Allah memilih kita sebagai ahlul Quran, dan Allah berkatilah usia-usia kita yang berbaki ini, insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.